unboxing. Ma, bagi makan kucing. Tak kucing, dia tadi panjat ke abang ni. Oh! Okey, hari ni kita nak buat unboxing apa ni? Okey, cepat. Sambil tengok kucing makan. Okey, sambil kita bagi kucing makan, kita nak buat unboxing. Okey, siapa nak buka dulu ah? Cepat, adik cepat dia buka dulu. Okey, abang, masuk. Duduk belakang sana. Nampak muka abang. Kita nak buka ni. Kucing pun nak tengok. Ada apa dalam ni kucing? Ada makanan awak ke? Nak bang buka. Jom kucing main ni. Tajam tahu. Kucing pun nak tahu apa ada dalam ni, cing. Nanti dia pegang lagi. Semalam ikut sausage. Dia pegang ni. Ada nenek. Nampak. Dah nampak ke? Hitam tu takut. Ada apa dalam ni? You jangan sibuk ya. Okey. Nampak. Di belakang dulu. Okey. Kucing. Miau. Ada apa dalam ni, miau? Oh. Wah. Ceng. Cuba ya abang pakai seluar tebal. Tak sabar sangat lah. Ingat makanan dia tu. Ma, unboxing. Ma, bagi makan kucing. Tak kucing, dia tadi panjat ke abang ni. Oi, woi. Noi. Manja sikit. Bukan dia manja dengan adik ke? Adalah ada manja dengan adik abang tu. Dia suka ambil makanan orang. Wow, Beyblade cake. Beyblade ke? Beyblade apa tu? Kamu tak bisa ini. Okey, apa tu? Tunjuk bang. Ada ni belakang. Nampak tak? Okey, inilah dia bay yang terbaru Ada dia lagi. dalam siri Ada tu. Dia punya Super King. Okey, Super King apa ni? B175. Okey. Terima kasih kerana masih menonton. Okey, dalam segmen ini saya akan teruskan unboxing untuk bay yang terbaru dalam siri Super King B175. Okey, bay yang terbaru ini adalah Lucifer DN. Okey, Lucifer DN Super King B175. Okey, jadi inilah dia bay yang telah kami unbox. Okey, daripada packaging delivery dia. Okey, so inilah kotak dia. Okey, so kita lihat di belakang dia. Okey, Lucifer DN Core, dia punya disc dan dia punya driver Drift DR. Okay, ini adalah Beyblade jenis Defense. Okay, kita lihat maklumat di kotak ni. Okay, kod untuk dia punya ring ataupun sekarang ni sebab dia bercampur dengan chassis kan. Okay, jadi tak tahu nak sebut ring ke nak sebut ring campur dengan chassis. Okay, tapi dia punya nama adalah Lucifer DN. Okay, dengan kod dia LC2T. Okay, dan dia punya chip pula kod dia LC2. Okay, sebab sebelum ni dah ada chip Lucifer. Okay, yang datangkan dengan variant Lucifer. Okay, so yang ni adalah LC2. Okay, kemudian dia punya chassis DN. Okay, dia punya chassis DN, dia punya chip Lucifer. Kemudian dia punya brake limit brake system punya disc. Okay, yang ketiga dalam sistem ni. Okay, ini adalah core.
Kemudian kita akan dapat driver DR ataupun drift. So daripada gambar ni kita nampak ni driver jenis biasa sahaja. Jadi Lucifer DN Core Drift ni adalah bay jenis defense dan right spin. Jadi untuk set ni dia set booster saja. Jadi hanya Beyblade sahaja. Jadi dekat bahagian tepi ni ada tunjuk maklumat ni. Di sebelah sini biasa. So kita akan buka. Saya akan buka di dalamnya. Saya masih tak tengok lagi review yang lain, jadi saya pun tak familiar lagi dengan sistem dia ni. Jadi saya akan explore sambil semasa unboxing ni, saya akan explore. Jadi ini disco. Untuk disco ni mudah sikit nak cerita lah. Sebab sebelum ni kita dah tengok disc CHO dan OU. Yang mana dia punya kedudukan yang membezakan adalah kedudukan dia punya arrow ni lah. Physical feature pada disc ni. Kalau CHO dia duduk di sebelah paling hampir dengan right. OU pula dia duduk di tengah. Jadi untuk core ni dia duduk hampir dengan left. Jadi itu perbezaan dia lah. Jadi setakat ni untuk disc yang baru yang eksklusif kepada limit break sistem punya bay ni. Jadi kita dah tengok 3 jenis disc. Jadi untuk selepas ni tak tahulah apa jenis disc yang akan dikeluarkan. Mungkin dia punya arrow ni akan ada 3 jenis ni. Tapi mungkin dia punya beza adalah bentuk lah. Mungkin design di bahagian yang lain ni mungkin akan berbeza. Dari segi berat pun dia boleh buat berat yang berbeza. Jadi itu akan mempengaruhi performance bay dalam limit break sistem ni. Jadi untuk ni ketiga-tiga part yang baru. Ketiga-tiga part yang baru. Untuk driver, pergi pada driver dulu. Sebab untuk layer ni mungkin rumit sedikit. Sebab saya kena tengok dulu. Jadi untuk driver, kalau kita baca, kalau apa yang saya baca di internet, bay ni seolah-olah evolution lah, atau kelahiran semula, evolusi untuk variant Lucifer. Jadi kalau variant Lucifer kita dapat driver Mobius. Kali ni seolah-olah Mobius dan ada extra part di bahagian sini. Jadi dia jadi contact point dia jadi lebih besar. So dia ada contact point yang free spin di bawah ni. Kemudian ada bahagian tapak yang besar ni. Nama dia drift. Mungkin bila kita performance dia tu, mungkin dia akan ada efek untuk drift dalam stadium. Jadi yang tu kita kena tunggu spin test dan battle test untuk kita nampak. Untuk dia punya driver ni jenis biasa, so bukan dash. Jadi dia punya locking biasalah tidak terlalu kuat. Jadi inilah dia part dia. Sekejap lagi saya akan, dalam segmen seterusnya saya akan review lebih detail tentang dia punya layer ni. Saya akan teruskan penerangan ataupun review tentang layer ataupun ring plus chassis Lucifer DN ni. Pertama sekali kita tengok dia punya chip ni. Chip Lucifer. Jadi jika anda masih belum tengok bay dalam siri limit break ni, beza dia sekarang ni, chip dia kita press lock saja. Kita press dan tekan. Kita masukkan dan tekan, dia tak perlu pusing. Dan bila kita nak buka, kita tekan kaki dia ni, so dia akan terkeluar daripada slot dia. Cuma kekurangan sistem yang baru, cara pemasangan yang baru ni, bila kita nak pasang disk di bawah tu nanti, kalau kita tak pasang dengan betul, kita akan tekan dia, jadi dia kadang-kadang akan menyebabkan chip ni tertanggal lah. Jadi apa yang kita perlu buat adalah pasang semula dengan betul. Dan masa nak pasang disk dan pasang driver tu kena lebih
kena lebih berhati-hatilah. Okey, kalau tak dia just terbuka lah. Okey, so ni dia punya chip. Okey, saya akan timbangkan chip ni dulu. Untuk sesi timbang ni, saya akan bandingkan chip Lucifer, okey, yang terbaru ni jika dibandingkan dengan chip yang baru dalam siri Limit Break dan juga Lucifer yang lama. Okey, jadi saya akan timbangkan Lucifer yang lama dahulu. Okey, 5.53. Okey, bagaimana dengan Hyperion? 5.68. Okay, Helios 5.54. Okay. Adakah ini chip yang paling berat? Ya, 6.32. Nampaknya chip Lucifer yang terbaru ni adalah sekarang ni dah jadi chip yang paling berat untuk chip Super King. Okay, jadi saya rasa dia punya faktor berat tu disebabkan oleh bahagian metal, okay, yang bahagian yang berwarna ni, ungu gold ni, semua ni adalah metal part. Okay, and then dia ada 2 rivet part kat sini. Walaupun bahagian tengah dia ni getah, bukannya metal chip core, okay, tapi disebabkan portion metal part yang ada ni menyebabkan berat dia memang mengatasi berat chip yang lain ni. Okay. Okey, sekarang saya nak timbang dan bandingkan pula berat di antara 3B ni secara keseluruhan. Okey, 3B yang terbaru dalam sistem limit break yang baru ni. Okey, jadi kita timbang dulu. Okey, Helios Volcano. Helios Volcano 65.27. Bagaimana pula Hyperion Burn? Okay, Hyperion Burn 72.38. Okay, jadi di antara dua ni Hyperion Burn lebih berat. Okay, yang ni kita timbang keseluruhan termasuk dengan dia punya chip. Okay, jadi di manakah kedudukan Lucifer DN yang terbaru B175 ni? 68.83. Jadi nampaknya dia berada di tengah-tengah. Okey, dari segi berat, okey, yang paling berat adalah Hyperion Burn. Lucifer DN berada di tengah, dan Helios Volcano yang paling ringan setakat ni di antara 3B yang terbaru dalam limit break system yang baru untuk base Super King. Sekarang ni kita nak tengok apa gimmick ataupun apa feature limit break system yang ada untuk B yang terbaru dalam siri Super King ni, B175 Lucifer DN. Okay, B yang ketiga dalam siri terbaru dengan menggunakan limit break system. Jika Hyperion Burn, B jenis attack, dia expand dia punya wing. Okay, dan Helios Volcano pula jenis balance, dia ada release spin. Okay, ada spin, dia akan spin dia punya layer. Okay, jadi apa gimmick yang ada pada layer pada ring dan chassis Lucifer DN ni? Okay, so dia punya chip adalah Lucifer. So bahagian bawah ni kita consider dia punya ring plus chassis lah yang dipanggil DN. Okay. Okay, jadi kalau kita lihat kat sini, dia ada free spinning part. Okay, dia terbahagi kepada 3 bahagian sebenarnya. Okay, bahagian atas sekali ni, okay, tempat yang kita pasangkan chip ni, dia bersambung dengan chassis, okay, yang ada gigi ni yang akan disambung dengan driver. Okay, so ni part yang pertama. Okay, so dia akan berpusing sekali lah, okay, dengan bahagian bawah ni. Okay, kemudian yang kedua adalah layer yang di tengah ni. Okay, so layer tengah ni dia boleh free spin. Okay, layer tengah ni boleh free spin. Dan yang ketiga, layer bahagian bawah ni. Okay, jadi layer bahagian bawah ni juga dia boleh free spin. Okay, jadi untuk B ni, dia ada 3 bahagian yang boleh berpusing. Okay, kalau diikutkan sebab bahagian yang atas ni dia akan bersambung dengan
driver. Okay, jadi kalau nak kira lah, ada dua lah sebenarnya, tinggal dua layer yang berpusing di bahagian tengah dan di bahagian bawah ni. Okay. Jadi secara teorinya bay jenis defend. Okay, jadi pergerakan free spinning ni biasanya direka untuk mematahkan serangan pihak lawan. Okay, jadi membolehkan bay ni tidak terjejas, menampan, menangkis serangan pihak lawan. Okay, dan dalam masa yang sama di penghujung perlawanan tu nanti, jika tiada knockout, kebiasaannya free spinning rotating part ni dia akan meningkatkan LAD, life after death, kepada performance bay ni nanti. Jadi seperti yang kalau anda dah tengok dua bay yang sebelum ni dalam limit break, so dia ada sistem latch kat sini yang akan lock dan unlock dia punya gimmick ni, kepada feature limit break punya feature. So bila kita lock, so dia akan rapat macam itulah. So dalam keadaan lock dia tak boleh spin lah. Dalam keadaan lock dia tak boleh spin. So bila this limit break sistem disk yang baru ni, dia akan berlanggar dengan latch ni, berlanggar pada dua tab ni. So dia akan menyebabkan gimmick ni akan release. So dia akan daripada tertutup macam ni, dia akan terbuka. Dan dia akan jadi free spin. Dan apa pula beza untuk disk core ni? Sebab dia duduk paling rapat dengan left. Jadi kalau kita pakai dengan bay ni, sebab ni adalah right spin bay, jadi dia punya gimmick ni dia akan lambat release. Sebab dia hanya akan release pada pergerakan yang ketiga. Dia hanya akan release pada pergerakan yang ketiga sebab dia right spin bay. So dalam permulaan kedudukan dia macam ni. So bila kita pasang disk nanti, pasang driver nanti, so dia akan lebih ketat lah. Cuma nak tunjukkan pergerakan ni. So dia akan gerak berapa kali. Untuk kali yang ketiga, barulah dia akan langgar tab ni dan akan unlock. Jadi saya cuba tunjukkan, pasang sekali dengan driver. Akan pasangkan dan lock. Dia dah terlanggar tadi kan, jadi saya akan lock semula. Align dia dan lock. Sekarang saya dah pasangkan Lucifer DN ni dengan Disco dan driver drift ni, dan saya akan cuba demo dia punya fungsi limit break system dia. So untuk Disco ni dia paling hampir dengan label L tu. Jadi dia akan pada pengiraan saya lah, dia akan aktif pada klik yang ketiga. Pada klik yang ketiga. So saya akan pusing slow. Kita akan kalau boleh dengar. Tu klik yang pertama. So dia belum release lagi. Tu klik yang kedua. Klik yang ketiga. So bila klik yang ketiga, so nampak dia termasuk ke dalam maknanya bahagian ni akan masuk ke dalam sikit. Dan dia terangkat di bahagian atas. So bahagian atas boleh free spin. Bahagian yang atas ni dia bersantun dengan chassis dan driver lah. Dia punya bahagian atas chassis dengan chip, dia bersambung dengan driver. So dia kalau dia berpusing sekali dengan driver lah, so dia akan pusing. So yang akan free spin adalah second layer dia ni, dan dia punya bottom layer ni. So bahagian ni lah yang dijangka akan membantu untuk memberikan defense, defense layer ataupun defense mechanism kepada bay ni. Tapi disebabkan dia dah berada dekat klik yang ketiga, so klik yang keempat akan menyebabkan burst. Jadi kalau kita pakai disk core ni dalam dengan bay ni, dengan Lucifer DN, so dia akan activate dia punya limit break pada klik yang ketiga. So the next klik dia akan burst. So dalam perlawanan ada kemungkinan kalau jumpa dengan lawan yang padu, mungkin tak sempat nak guna, sebab
dia dah terlalu hampir untuk burst. Okay, jadi mungkin di hujung-hujung nyawa tu mungkin boleh berlaku dia bertahan ataupun tidak. Okay, jadi kalau kita nak dapatkan hasil yang lebih baik, mungkin kita boleh explore. Okay, anda boleh explore gunakan disk CHO ataupun disk OU. Okay, so kalau gunakan disk CHO, dia akan activate pada klik yang pertama, dan kalau guna disk OU, disk O, dia akan activate pada klik yang kedua. Okay, so kita boleh explore lah kalau anda ada 33B ni atau ada ketiga-tiga disk. Anda boleh cuba dia punya features. Okay, cuba untuk spin test. Paling penting battle test lah, baru nampak dia punya effect dia. Okay, jadi itulah dia. Okay, saya dah test feature, saya dah timbang. Okay, seterusnya kita akan tengok macam mana dia punya spin performance dan battle performance. Okey, sekarang kita berada di segmen speed test untuk B175 Super King yang terbaru, Lucifer DN. Okay, jadi saya akan test menggunakan standard base stadium, okay, dan menggunakan long barrel sparking launcher. Okay, saya dah pasang dah lock dia punya limit break gimmick. Okay, dan saya akan launch straight di tengah dulu. Macam mana performance driver drift ni. Okay, so dia stay dan spin, walaupun ada pergerakan sikit tadi, kemudian dia stay dan spin di tengah. Okay, dan sepatutnya dia akan stay hingga habis macam tu. Okay, jadi saya akan cuba untuk launch. Kita buat banking launch. 3, 2, 1, go shoot. Okay, so dia ada pergerakan yang agresif, sama seperti Mobius. Okay, dan terkeluar. Okay, so jadi sukar dikawal kat situ. Okay, so saya akan cuba pula rush launch. 3, 2, 1, go shoot. Okay. So sama juga bila kita rush launch, dia akan menghasilkan pergerakan yang agresif. Okay, hampir nak sama seperti Mobius. Okay, kita cuba tengok di penghujung tu, adakah kita boleh nampak dia punya life after death. Okay, so dia roll di hujung. Okay, so kat sini kita tak berapa ketara. Okay, so macam mana spin performance dia di Dash Stadium. Okay, saya cuba sekali lagi. Lock dia punya gimmick. Okay, sekali lalu nampak hampir nak sama macam Mobius. Okay, cuma untuk performance yang sebenar kita hanya boleh dapat bila kita dah test battle. Okay, dan sekarang kita nampak dia duduk di tengah dan bertahan dengan mode stamina. Okay, jadi saya menjangkakan stamina yang agak baik dan life after death yang tinggi untuk B ni, terutama jika dia punya gimmick, dia punya limit break punya sistem tu diaktifkan. Okay, okay, agak lama dia punya spin. Okay, kita akan tunggu. Okay, jadi sekian saja untuk segmen test spin. Jadi kita akan beralih ke segmen test battle. Lucifer DN lawan Helios Volcano. Kita lawankan di Standard Base Stadium. Go shoot. Okay, mana perlawanan di Standard Base Stadium? Aksi yang agresif. Lucifer DN menentang Helios Volcano, Standard Base Stadium. Siapa yang akan menang? Seri. Okay, kelihatan seri.
Kita akan ulang untuk pusingan yang kedua. Okey, kita pastikan kita lock gimmick. 3, 2, 1, go shoot. Oh, nampaknya over finish. Lucifer the End menendang keluar Helios Volcano. Okey, kita nampak kat sini dia punya layer, dia punya limit break dah activate walaupun disc dia masih tidak bergerak. Okey. Mungkin dia unlock disebabkan oleh impact. Okey, jadi dia tidak memerlukan tidak menunggu sehingga tab ni dilanggar oleh disc. Okay, kita akan cuba sekali lagi. Three, two, one, go shoot. Yang mana pula kali ni? Masih lagi kelihatan seri. Okay. Jadi kita tamatkan untuk battle ni. Kita akan cuba lawan dengan Hyperion Burn pula. Lucifer the End lawan Hyperion Burn. Three, two, one, go shoot. Oh, nampaknya burst dimenangi oleh Lucifer the End. 3, 2, 1, go shoot. Oh, kali ini over finish dimenangi oleh Lucifer the End. Go shoot. Oh, kali ini masih dimenangi oleh Lucifer the End dengan over finish. Lucifer the End lawan Helios Volcano. Three, two, one, go shoot. Seri nampaknya. Three, two, one, go shoot. Oh, bahaya kedudukan. Oh, masih berjaya menangkis serangan walaupun dah berada hampir terjunam di lubang. Okay. Spin finish dimenangi oleh Lucifer the End. Battle kali ini Lucifer the End akan lawan dengan Hyperion Burn dan juga Helios Volcano menggunakan Big Bay Stadium. Okey, kita saksikan perlawanan 3 penjuru ni. 3, 2, 1, go shoot. Oh, nampaknya Hyperion Burn dah burst dulu. Tinggal Lucifer the End dengan Helios Volcano. Di pusingan yang pertama ni siapa yang akan menang? Seri. Seri untuk pusingan yang pertama ni. 3, 2, 1, go shoot. Lawanan 3 penjuru. Oh. Okey, Hyperion Burn dah mati dahulu. Tinggal 2 lagi. Nampaknya dimenangi oleh Helios Volcano untuk pusingan yang kedua ni. Pusingan yang ketiga. 3, 2, 1, go shoot. Bagaimana pula pusingan yang ketiga ni? Oh, Hyperion Burn burst. Helios Volcano pun burst. Dan pemenangnya Lucifer the End. Okey, kita dah berada di penghujung video unboxing, spin test dan battle test untuk B175 Lucifer the End dengan disc Co dan driver drift ni. Okay, jadi kita dah tengok performance dia tadi. Saya rasa B ni memang sangat menarik. Okay, dari segi performance yang ditunjukkan tadi, saya rasa agak padu juga. Walaupun dia susah nak kalahkan Helios Volcano. Okay, sebab dia jumpa dengan left spin, dia
banyak draw tadi dalam battle test tadi. Okay. Tapi bila jumpa dengan attacking, okay, kita nampak dia banyak dapat tewaskan dan even burst. Okay. Bila berlawan dengan Hyperion Burn. Okay. Cuma yang saya masih tak pasti dari segi functionality dia punya limit break, dia punya gimmick pada layer ni. Sebab sepatutnya dia hanya activate bila berlanggar dengan tab ni. Okay. Tapi banyak kali juga berlaku dalam test battle tadi. Dia punya disc dan driver ni masih belum klik lagi, tidak bergerak, tapi dia punya gimmick ni dia dah activate. Jadi tak pasti sama ada itu adalah normal, okay, disebabkan oleh impact semasa battle. Okay, sebab kita dah lock properly, kita dah lock betul-betul dia punya layer ni, dia punya ring dengan cases sebelum battle, tapi dia unlock sebelum dia punya disc ni berpusing. Okay. Jadi jika anda sudah membeli dan mencuba Lucifer DN ni, mungkin anda boleh kongsikan pula pengalaman anda dengan bay anda. Okay. Adakah ini hanya berlaku pada bay saya saja ataupun memang berlaku pada B175 Lucifer DN ni. Hai, terima kasih kepada anda yang telah menonton. Jangan lupa like dan share video ni, dan jangan lupa subscribe ke channel MHZ TV. Terima kasih. Bye-bye.